أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Pada malam ini insya-Allah kita akan ceritakan satu daripada golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sab'atun yazilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan pada hari tersebut melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi mengatakan al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang kedua iaitulah syabun nasha'a fi ibadatillah. Nabi kata pemuda yang mana menghabiskan usianya, dia hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 nak cerita malam ni, syabun nasha'a fi ibadatillah. Kenapa Nabi SAW menyebut 7 golongan ini? Dan dalam hadis yang lain ada lagi, selain daripada 7 golongan ini, ada lagi golongan-golongan yang lain. Kerana tuan-tuan sekalian, merekalah merupakan calon ahli syurga. Bila Nabi kata 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, selepas berlakunya kiamat muka bumi ini, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala
maka tidak ada naungan ketika itu melainkan tujuh golongan ini yang dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya inilah calon-calon syurga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Yang mana salah satu golongan ini ialah syabun, pemuda yang menghabiskan usianya nasya'a fi ibadatillah, beribadah pada Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana orang muda ni jiwa dia muda, jiwanya dia nak cuba macam-macam benda yang ada pada hari ni. Jiwa orang muda ni dia nak seronok, dia nak cari kebendaan, dia nak cari duit, dia nak cari perempuan, dia nak bermain-main. Ini jiwa muda yang mana saya yakin dan percaya 80% dalam masjid kita pada hari ini semuanya telah melalui zaman muda. Cuba tanya zaman muda, cincin penuh tangan, gelang ni penuh, contohnya lah. Zaman muda macam-macam lah. Kalau nak cerita zaman muda kita ni brutal lah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah anak-anak muda pada hari ini dia nak cuba berlaku. Ini yang kita bimbang. Sebab tu Nabi kata dalam kalangan mereka ini ada pemuda-pemuda yang mana mereka ini meninggalkan keseronokan kehidupan dunia, dia meninggalkan kelazatan dunia, dia meninggalkan benda yang kawan-kawan dia nak, yang mana dia mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai tadi yang nak seronok, yang nak cari kehidupan dunia, tapi dia pilih jalan untuk duduk dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi ni Nabi kata golongan yang mana calon syurga, pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak bentuk pemuda yang macam ni tuan-tuan sekalian bukan senang. Tengoklah pada hari ni masjid dan surau kita, berapa orang muda boleh kira dengan jari. Banyak tiang daripada anak muda pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bina pembentukan syakhsiah pemuda-pemuda ini mesti ada 3 benda. Yang pertamanya keluarga yang melahirkan dia ke dunia. Yang kedua, kena tengok bagaimana tempat institusi pendidikan yang mendidik dia. Dan yang ketiga, suasana ataupun keadaan pemuda tadi dibesarkan. Yang mana 3 asas yang ini yang mana mewarnai kehidupan seseorang tadi, sama ada dia Majusi, sama ada dia Nasrani, sama ada dia Muslim yang sejati. Ini 3 unsur tadi yang akan bentuk kehidupan dia tuan-tuan sekalian. Yang mana kalau kita tengok dalam faktor keluarga, bila mana tuan-tuan sekalian Nabi sebut tentang keluarga, keturunan, apa yang Nabi bagi tahu kita panduan? Nabi kata tunkahul mar'atu li arba'. Kamu nak kahwin dengan wanita tu kerana 4 perkara. Nabi kata, nak pilih orang perempuan, pilih 4 benda ni. Nak pilih jodoh calon isteri kita, tengok 4 benda ni. Nabi kata, yang pertama Nabi kata lima liha, yang kedua li hisabiha, li jamaliha au li diniha, fazfar bi zatid din taribat yadak. Nabi kata dinikahi seorang wanita tu kerana 4 perkara. Yang pertama kerana harta dia. Kan? Nak nikah sebab apa?
kaya bawah. Kan? Janda kaya contohnya lah. Kita tak payah kerja dah, padang nikah tu boleh kaya selalu. Ni tuan-tuan sekalian. Ada jenis lagu ni. Nikah kenapa? Nak harta, lima liha. Ada yang kahwin kerana apa? Lihisabiha, kerana keturunan dia. Dia tengok keturunan, ni keturunan bangsawan. Keturunan hartawan, bangsawan, tertawan, tertarik, memang debom. Tu tuan-tuan sekalian. Dia tengok yang ni, nak nikah ni. Ada juga jenis macam ni. Dan ada juga Nabi kata kerana apa? Li jamaliha, kerana kecantikan dia. Yang ni ramah. Kalau boleh dia kata, ustaz saya nak cari hak jenis-jenis Korea. Ni dia. Dia tak sedar diri itu macam Tamil Nadu. Dia nak cari macam ala-ala Korea, ala-ala Jepun. Hak jenis putih gebu, dia nak hak tu, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Nak comel, nak cari hak comel. Tak nafi nak comel belaka. Tapi nak cari macam nak cari macam Miss World tu mustahil lah, tuan-tuan sekalian. Kan? Ratu cantik. Cantik setara mana sangat? Cantik setara mana sangat? Tua kayak gini, tambuh juga gitu juga, tua kayak gini. Berkedut juga muka dia. Ni Nabi bagi tahu kepada kita. Yang keempat, Nabi kata kahwinlah kerana agamanya. Kerana agamanya. Maka Nabi kata fazfar bizatid din, pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak. Inilah pilihan yang terbaik. Ini pilihan yang terbaik. Kenapa? Kerana cintakan apa? Harta ni akan hilang. Cintakan keturunan ni pun belum tentu lagi. Cintakan kecantikan ni mungkin tua dah tak comel. Tapi kalau cinta kerana agama, insya-Allah cinta sampai ke syurga, tuan-tuan sekalian. Malam ni bab keluarga sikit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita satu aulawiyah. Nak pilih jodoh ni, nak cari calon isteri, carilah yang ada agama. Cari yang ada agama. Tapi kalau kebetulan yang orang tadi tu dia ada agama, dia pun cantik, dia pun keturunan, dia pun ada harta, ini bonus. Ini bonus. Dia dapat 4-4 sekaligus, ni bonus. Akan tetapi kalau dia dapat agama, Nabi kata, dia pilih kerana agama, maka inilah pilihan yang terbaik. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana Nabi SAW nak ajar kepada kita supaya apa? Pilih jodoh ni penting. Kenapa? Kerana ibu ni merupakan satu, kita panggil apa? Guru yang pertama kepada anak-anak kita. Setiap tingkah laku, perilaku, perangai, semualah percakapan, semuanya akan dilihat kepada anak-anak tadi, pada anak tadi. Dia akan belajar, tuan-tuan sekalian, anak-anak kita ni sebiji macam mak dia. Ni dia. Macam apa? Pasal mak dia ajar dia, guru pertama dia. Kan? Jadi bayangkan bagaimana bahagianya keluarga tadi kalau dia memiliki seorang ibu yang penyayang, isteri yang solehah, agama yang sempurna, yang mana dia dapat memberikan didikan agama kepada anak-anak dia, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi SAW melihat dari sudut yang jauh. Kahwin ni bukan kerana nak isteri saja, kena didik generasi Nabi Nuh. Didik anak-anak kita ni menjadi generasi yang mana yang suka, yang cinta, yang beriman pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak dapat tidak bermula dengan keluarga, dengan isteri, dengan ibu dia dulu. Kalau kita tengok pada hari ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok pada hari ini, nak cari isteri yang solehah, bagaimana keadaan kita pada hari ini, yang mana tuan-tuan sekalian,
Nak tengok, ialah zaman sekarang ni nak cari wanita yang solehah ni bukan senang lah. Bukan senang. Nak cari yang memang ikut agama, memang tak terpengaruh, tak terjebak dengan maksiat, bukan senang pada hari ni, tuan-tuan sekalian. Bimbang kita pada hari ni. Tengok anak-anak muda perempuan pada hari ni, Allahu Akbar, bimbang tuan-tuan sekalian. Di Mekah, tuan-tuan sekalian, ada satu tempat. Ni di airport Mekah, minta maaf lah. Tak setuju juga. Dia ada satu tempat tuan-tuan sekalian, di airport Mekah ni, tempat untuk merokok bagi perempuan. Ni dia, asing pula. Main-main perempuan zaman sekarang. Isap rokok apa? Ingat lelaki isap rokok? Perempuan isap rokok juga zaman ni. Ni nak cari wanita solehah macam mana zaman ni. Perempuan pun isap shisha zaman ni, ada gile. Isap shisha apa? Vape. Perempuan zaman hari ni. Nak tengok ni anak-anak muda kita zaman hari ni buat ni. Benapa yang orang lelaki buat, dia nak buat juga. Dah hilang rasa maruah, dah hilang rasa maruah diri, dah tak ada, hilang sifat kewanitaan tuan-tuan sekalian pada hari ni. Anak-anak mudi kita zaman hari ni nak jadilah apa? Sampai tahap tu lah tuan-tuan sekalian. Saya duduk di Jordan dulu, terkejut. Kita pergi satu kedai gambar. Bila nak print gambar kata-kata Arab, tengok tolong print ni, tiba-tiba masuk laki bini yang baru lepas majlis dia nak ambil gambar. Tuan-tuan sekalian, kita pun tertengok gambar perkahwinan dia. Dalam perkahwinan tuan-tuan sekalian, bayangkan gambar perkahwinan ni, orang perempuan isap rokok. Tu dia main-main dengan orang Arab. Isap rokok orang perempuan. Kita kata apa benda ni dalam gambar pun isap rokok. Nak jadi benda tuan-tuan sekalian, masyarakat, anak-anak mudi pada hari ni. Bab dadah lagi tak usah cerita lah. Bab isap dadah, benda-benda yang macam-macam ni tak usah cerita, panjang lagi. Zina ni panjang cerita. Jadi tuan-tuan sekalian, zaman kita pada hari ni, kalau kita tengoklah nisbah orang lelaki dan orang perempuan pada zaman hari ni, pada tahun 2000 nisbah dia 1/16. Tu tahu zaman 2000. Seorang lelaki 16 orang perempuan. Kan, satu orang lelaki 16 orang perempuan. Dan dia akan jadi pada akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, yang akhir zaman ni perempuan akan jadi ramai, lelaki jadi sikit. Dia akan jadi karah tu. Yang mana mungkin nisbah pada akhir zaman, seorang lelaki 50 orang wanita. Berebut lah tuan-tuan sekalian. 50 orang perempuan berebut lelaki seorang. Bayangkan. Jadi nak cari macam mana? Nak cari inilah pada hari ni. Anak-anak muda yang mana nasya'a fi ibadatillah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita tengok yang mana anak ni merupakan rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Anak ni rezeki, jangan kita ingat harta dia rezeki. Ada orang ingat bila ada anak ni nyusahkan. Saya ramai jumpa jenis lagu ni. Tak nak anak ramai, kenapa? Bimbang. Ini masyarakat jahiliah dulu bunuh anak. Kenapa? Mereka bimbang. Tak ada duit, tak ada rezeki. Nabi Allah Taala kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum. Allah Taala kata jangan kamu bunuh anak kamu kerana kelaparan. Kami yang beri rezeki pada kamu dan mereka. Kenapa kita tak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Siapa tahu ada yang bunuh anak sendiri. Kenapa? Bimbang kelaparan, bimbang tak ada duit. Jangan bimbang soal rezeki. Allah Ta'ala tetap dah tuan-tuan sekalian. Bahkan mereka-mereka yang kahwin ini Allah Ta'ala kata apa? Iyakunul fuqara yughnihimullah. Kalau mereka ni fakir, Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan kepada mereka. Dengan syarat
mereka kahwin tadi, cari isteri yang mana untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana pentingnya anak yang soleh ini nak jadi pada pemuda macam tadi tuan-tuan sekalian, mestilah dimula dengan sebelum kita bila kita kahwin tadi, sebelum kita bersama dengan isteri lagi, kena doa pada Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku ni zuriat yang soleh. Doa dah tuan-tuan sekalian. Antara doa yang lain, bagaimana Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah jadikanlah daripada keturunan aku ni, zuriat aku ni orang yang sembahyang. Mana sebelum kita belum boleh anak tu tuan-tuan sekalian, doa dah pada Allah Ta'ala nak dapat anak yang soleh, baru anak tu jadi soleh insya-Allah. Tapi ni dak minta dengan Allah Ta'ala. Bila mana kita nak bersama dengan isteri, ada doa yang perlu dibaca. Allahumma jannibni minasyaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Tapi ada juga salah bubuh doa ni. Dia bubuh kat kereta dia tuan-tuan sekalian. Kita tanya, mana kereta ni? Allahumma jannib, bagus sangat. Dia bubuh kat kereta dia, salah buat mana? Tak ada ilmu. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang Nabi ajar pada kita supaya apa? Nak dapat anak yang solehah. Anak yang soleh dan solehah. Yang mana kalau kita tengok pendidikan kepada anak-anak ni bermula sejak daripada kandungan lagi. Tuan-tuan sekalian, sebagai contoh saya bawa pada malam ini. Kalau tuan-tuan pernah ingat seorang pelajar namanya Nur Amalina Cik Bakri, dia dapat 17 A1. Mata pelajaran dia semua A1 belaka. Tahun 2004, saya 2005 SPM. Dekat-dekat lah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana tanya mak dia, apa rahsia anak ni sampai cerdik sangat, A1 belaka. Maka jawab mak dia tuan-tuan sekalian, dia bila mana dia mengandungkan Amalina ini, dia baca surah Yasin. Sentiasa membaca surah Yasin ketika mengandungkan anak dia. Ini dia, nampak? Bermula daripada kandungan lagi. Tahun 2006 muncul Adi Putra. Seorang budak yang jenius, tuan-tuan pun ingat. Dia boleh, memang jenius. Tahap universiti budak ni, mana boleh menyelesaikan masalah-masalah algebra, trigonometri, semua yang tahap-tahap universiti. Bila tanya pada mak dia, macam mana anak ni boleh capai tahap macam ni, dia kata tak ada rahsia. Cumanya masa mengandungkan Adi, dia kata mak dia baca surah Yusuf. Kenapa? Untuk jadi comel. Surah Luqman untuk kepintaran. Ini maknanya dia baca surah Maryam untuk budi pekerti mulia. Dia baca surah-surah daripada Al-Quranul Karim. Menunjukkan didikan tuan-tuan sekalian daripada kandungan lagi, dengan cara apa? Diperdengarkan Al-Quran ketika mana dalam kandungan lagi. Ini peranan mak. Tapi kalau mak tak boleh baca Quran, macam mana tuan-tuan sekalian? Tak reti baca Quran, tak belajar Quran, macam mana nak didik anak kita? Dalam kandungan tu dah baca Quran. Sebab itulah ibu-ibu ni digalakkan banyak baca Quran ketika mana anak dalam kandungan. Isteri saya minta dia habis 30 juzuk dalam kandungan. Alhamdulillah habis 30 juzuk. Kita nak supaya apa? Anak ni dengar dah Quran dalam perut tuan-tuan sekalian. Ini dah. Anak dengar lagu banyak. Dengar benda-benda mengarut dalam kandungan lagi. Sebab tu ibu-ibu ni kena banyakkan doa dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah ayah-ayah sekali. Supaya apa? Anak yang lahir nanti ni menjadi anak yang beriman, anak yang soleh. Dan kena pastikan makanan ketika mana isteri kita mengandung tadi mesti makan benda yang halal. Jangan beri benda yang haram. Ini penting tuan-tuan sekalian. Kerana benda yang tubuh tadi, daging yang daripada benda yang haram ni, fannaru aula bihi. Neraka yang lebih layak untuknya.
Jadi ada efek benda-benda lain juga. Dan yang kemudian tuan-tuan sekalian, dalam kandungan tadi mestilah kita elakkan daripada bentuk-bentuk pergaduhan ataupun perkataan yang tidak sopan. Maksudnya apa? Kena akhlak yang mulia sepanjang tempoh mengandung tadi. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, saya ambil satu contoh yang berlaku pada zaman 70-an dulu. Ada seorang suami isteri ni tuan-tuan sekalian, dia bekerja di sebuah estate getah di daerah Kuantan, yang mana zaman tu tahun 70-an ni estate getah ni ramai orang India, sikit sangat orang-orang Melayu. Jadi oleh kerana kerja getah, pekerja-pekerja ni nak hiburan juga, hujung minggu tuan-tuan sekalian, pihak pengurusan estate ni dia buat satu pertunjukan wayang gambar. Ni dia. Dia buat pertunjukan wayang gambar setiap malam minggu. Wayang gambar ni 70-an, mungkin zaman Timalang sepak kot zaman ni. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana dah majoriti pekerja getah tadi tu orang India, maka cerita dia hak dipasang ke cerita India lah, cerita Tamil. Filem Tamil yang mana masa itu yang tengah popular MGR Pillai masa tu, kalau tuan-tuan pernah ingat. Jadi pasangan Melayu ni tengok, dia tengok, nak tengok baik sangat, tiap-tiap minggu tengok tuan-tuan sekalian. Bayangkan, tiap-tiap minggu tengok sampailah melahirkan anak dia. Bila lahir anak tuan-tuan sekalian, nak jadi cerita, ayah ni bila tengok anak dia, dia tak nak terima anak dia. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana anak tadi yang mana kulit dia menjadi hitam, jadi anak hitam. Dan rupa anak dia tadi rupa-rupa ala-ala India. Ni dia. Anak tak, ayah tak mau terima. Pasal apa? Dia kata ni bukan anak dia ni. Mari mana ni jadi kulit hitam, rupa ala-ala India. Lalu ayah dia syok, isteri dia buat hubungan sulit dengan orang India di estate tadi, tuan-tuan sekalian. Lalu berlakulah pergaduhan sampailah kepada pengurus aset. Lalu pengurus estate tadi tu, estate, dia pun kata ginilah, senang-senang kita buat ujian DNA. Buat ujian DNA, boleh tahu terus anak ni anak siapa. Bila buat ujian DNA tuan-tuan sekalian, tengok-tengok memang betul tu anak dia. Memang betul tu anak dia. Ayah dia tak puas hati lagi. Dia tak puas hati lagi. Kali ni nak jumpa bawa ulama pula. Last kali jumpa ulama juga tuan-tuan sekalian. Bawa jumpa ustaz seorang, ulama. Bila bawa jumpa ulama, ceritakan tentang apa yang berlaku. Maka ulama ni tanya dia, waktu mengandung benapa yang isteri dia buat. Lalu isteri dia kata, tak ada buat sebarang dosa besar, tak ada sepanjang mengandung. Jadi pening ustaz tu mikir, tak ada buat benda besar. Lalu isteri tu teringat sesuatu. Dia bagi tahu yang mana, bagi tahu ustaz tu, cuma ustaz, tiap-tiap minggu kami ni kalau hujung minggu memang tengok cerita Tamil sampailah anak ni lahir. Maka ustaz ulama tadi setuju yang mana sebab kerana dia tengok filem Tamil tadi, mana apa anak tadi tu jadi kenang kepada, kenang kita panggil, kepada orang India. Sebab tu tuan-tuan sekalian, nak cerita dari sudut psikologi, dalam perut ni tuan-tuan sekalian, bini kita ni kena tengok benda-benda yang elok. Tapi kalau hari-hari, minggu-minggu tengok cerita Tamil, memang anak jadi Tamil lah. Dia mempengaruhi tuan-tuan sekalian. Ini dia psikologi. Sebab tu kena bagi isteri kita tengok benda-benda yang molek. Kalau nak anak jadi comel, bila dia tengok bayi-bayi hak comel-comel ni, boleh jadi comel tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Ni kalau kita bagi tengok benda-benda yang macam tu, akhir sekali jadi gitulah. Tapi jangan pula lepas ni
Mana anak itang ni? Kau ada cerita main tu. Jangan pula gitu tuan-tuan sekalian. Ada lah gitu. Maksudnya ada juga orang jenis gitu, dia bimbang. Ada bimbang saya anak itang ni. Apa dia buat? Disuruh bini ni minum air soya. Minum air soya tuan-tuan sekalian. Hari-hari minum air soya. Pasal dia bimbang anak jadi itang. Dia tu hitang lah memang nak cerita. Minum air soya tuan-tuan sekalian. Takdir Allah Ta'ala bila lahir putih. Putih dulu anak ni. Tapi tak dah lama hitam pula. Tak boleh ubah dah tuan-tuan sekalian. Dah hitam-hitam lah maksudnya keturunan kita. Kan? Tapi nak cerita ini yang berlaku. Dari sudut psikologi, didik anak kita dalam perut tadi, isteri kita tadi tengok benda-benda yang baik. Pasal apa? Dia boleh mempengaruhi dalam kandungan kita. Dan bila mana anak tadi dilahirkan tuan-tuan sekalian, perkara yang pertama yang kita kena buat itulah azan dan iqamah di telinga dia. Kenapa tuan-tuan sekalian? Biarlah perkataan yang pertama dia keluar daripada kandungan tadi, perut mak dia tadi, dia mendengar kalimah syahadah. Dia mendengar kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap rongga tubuh dia tadi dengar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini ramai mana yang azan dan iqamahkan pada anak-anak kita yang baru lahir? Apa mana? Saya pernah pengalaman di Jordan, kerana anak saya lahir di Jordan, anak pertama. Made in Jordan. Ada tok Arab tu panggil saya. Lepas kita bang ke anak kita tu, iqamah, dia panggil, boleh tak masa ni? Dia kata apa? Lish. Dia kata tolong azan ke anak aku. Dia tuan-tuan sekalian. Orang harap pun tak reti azan pada anak. Betul, ilmu ni penting. Ayah kena belajar. Tapi muncullah dia ni sedar tengok kita azan, dia pun nak suruh azan pada kita, pula azan pada anak dia. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Ramai mana anak-anak yang pada hari ni lahir di hospital, tak ada orang azan pun pada dia, tak ada orang iqamah pun pada dia. Nak ke Messi dia cara dah. Ayahlah main peranan. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana anak-anak kita ni ada syaitan yang ganggu dia, yang dinamakan Ummus Sibyan. Dalam kitab Jawahirul Mauhub wa min bihatil qulub, sunat kita baca surah Al-Qadar dan suratul Ikhlas pada telinga kanak-kanak yang baru lahir. Baca dua surah ni, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Qadar. Kenapa? Nak selamatkan anak tadi tu daripada zina sepanjang hayat dia, dan selamat daripada gangguan syaitan tadi yang namanya Ummus Sibyan. Ni yang berlaku tuan-tuan sekalian. Lahir-lahir pasang lagu, pasang ni dah nak berkat, nak jadi lagu mana molek anak tadi tu. Batu tuan-tuan sekalian, kita sedih pada hari ni melihat bagaimana umat Islam tak berapa nak cara bab-bab macam ni. Kemudian lepas dia lahir tadi macam-macam lah, dengan tahniknya, dengan cukur namanya, beri nama yang baiknya, sembelih binatang akikah, dan kemudian berkhitan. Ini di antara benda-benda yang diajar dalam Islam. Panjang cerita pula ni. Tapi yang penting buatlah yang boleh kita buat tuan-tuan sekalian. Tahnik kena buat. Kita nak ambil berkat orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Carilah ulama-ulama, ustaz-ustaz, imam-imam mana yang boleh tahnik anak kita. Kemudian cukur rambut pun sama. Cukur rambut yang mana bayi yang baru lahir itu, kita cukur rambut dia, kemudian kita timbang berat rambut tadi, kita nilaikan dengan nilai harga perak tuan-tuan sekalian. Kemudian kita sedekahkan tadi. Kemudian kita beri nama yang baik pada anak-anak kita. Ini penting. Kadang-kadang mak ayah ni nak anak ni nama-nama sedap saja. Nama-nama yang kita panggil nama-nama zaman hari ni lah tuan-tuan sekalian. Bubuh nama oleh kerana dia nama Ali, mak dia nama Mastura, jadi bubuh nama Alira. Tu dia, Alira. Mari mana Alira ni? Ayah Ali, mak Mastura, jadi Alira. Kan? Ni bubuh dia zaman ni tuan-tuan sekalian.
Dia gabungan nama mak ayah tu dibuh nama anak dia. Ni. Sebab tu Nabi SAW suruh kita bubuh nama yang baik. Kerana nama ni akan menjadi panggilan pada hari kiamat. Kan? Ni bubuh nama Alira, apa lagi? Avanza, apa benda tuan-tuan? Bagi contoh lah. Almira, benda yang tak ada nama, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nak bubuh nama dalam Quran pun kena pilih juga. Ada tu bubuh nama Az-Zani. Az-Zani, ibu nama. Dengar sedap Az-Zani, penzina tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Siang kanak dia. Orang panggil Az-Zani sama. Nak pilih nama dalam Quran pun pilih yang elok-elok. Tanyalah ustaz-ustaz. Tuan-tuan sekalian, biar nama kita ni nama-nama yang baik, nama-nama Allah Ta'ala ni yang kita bila Asma'ul Husna, kita bubuh nama Abdul depan, supaya anak tu jadi anak yang baik tuan-tuan sekalian. Ini penting, beri nama pada anak ni. Jangan bubuhlah contohnya macam tadilah bubuh nama Produa ke Alza ke, jangan bubuh tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian akikah. Ni tanda kita syukur pada Allah Ta'ala bila mana boleh anak tadi, maka kita tanda kita syukur, kita sembelih kambing. Ni dia. Ni ramah suka kambing ni. Kan? Tak apa, sembelih kambing, tanda kita syukur pada Allah Taala, tuan-tuan sekalian. Anak laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Tak kira jantan ataupun betina. Hukumnya sunat tuan-tuan sekalian. Jadi buat, kalau mampu buatlah tuan-tuan sekalian. Kemudian yang mana khitan. Khitan ni iaitulah memotong kulfah. Kulit yang menutup kepala zakar. Orang Melayu panggil sunat. Jadi tuan-tuan sekalian, khitan ni ada juga kita panggil apa, berbeza pandangan hukum berkhitan. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Tuan-tuan sekalian, ala kulli hal, yang paling afdal anak tu kena khitan tuan-tuan sekalian pada hari-hari pertama selepas dilahirkan. Kata dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Syekh Abdullah Nasir Ulwan, kalau boleh hari-hari pertama dah dilahirkan tu dikhitankan dah sudah anak-anak kita. Ni kita bimbang kadang-kadang tuan-tuan sekalian, anak laki kita jaga khitan, anak perempuan tak jaga. Kan, anak perempuan kalau di tempat Arab ni saya tak pasti dia ada khitan ke tak. Kita khitan anak perempuan kita di Malaysia. Ni tuan-tuan sekalian, maknanya kena ambil macam mana, anak laki ke perempuan, kita kena sunat khitankan, tuan-tuan sekalian. Cuma ada yang kata wajib. Ni dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ini di antara benda-benda yang kita kena buat. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, yang kedua iaitulah institusi pendidikan. Yang mana lepas kita dah didik anak kita tadi dan sebagainya tadi, kemudian kena tengok dua lagi institusi kepada anak kita. Iaitulah nak menentukan supaya apa dia menjadi anak yang soleh. Yang pertama tuan-tuan sekalian, institusi pendidikan keluarga. Maksudnya tuan-tuan sekalian, suasana rumah orang Islam pada hari ini dalam masyarakat kita ni macam mana? Dia ada 4 benda dalam suasana masyarakat rumah Islam kita pada hari ini. Yang pertama tuan-tuan sekalian, suasana restoran. Yang mana suasana restoran ni, rumah ni macam pesta makan dan minum. Makan je kerja, minum je kerja rumah dia ni. Ni tuan-tuan sekalian. Nak minum ni ada belaka. Sebut je minum dia, rumah dia. Ada belaka. Rumah macam restoran. Nak makan chicken chop, lamb chop, semua ada tuan-tuan sekalian. Nak apa, semua ada. Ni rumah yang kita panggil suasana restoran. Yang mana tak ada baca Quran, tak ada semayang, tak ada apa, semua tak ada. Tapi makan rumah dia semata-mata. Yang kedua, suasana panggung wayang. Yang mana pada hari ni rumah macam panggung wayang. Kan, ni bola dah lama ni. Tengok. Kan, Terengganu lawan apa, Johor apa, semi final. Yang mana tuan-tuan sekalian, nak cerita bagaimana rumah ni main peranan. Kalau rumah kita tiap-tiap hari dengan CD, DVD, kalau dulu DVD, VCD, pada hari ni rumah kita dengan Smart TV, YouTube, Netflix, Disney dan sebagainya. Anak-anak kita hari-hari duk tengok benda macam tu saja.
Jadi mana masa dia nak belajar Quran, nak belajar semayang? Ini rumah pada hari ini. Kena tengok tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, rumah macam suasana museum. Tadi rumah suasana wayang. Hindustan, Tamil, Korea, pop semua ada belakang. Yang ni rumah macam museum, yang mana rumah dia simpan barang-barang antik. Allahu Akbar. Mana-mana barang-barang antik luar negara, lukisan ke, pasu ke, apa ke, penuh rumah dengan koleksi-koleksi barang-barang antik. Ni. Jadi bayangkan banyak mana wang-wang yang telah dihabiskan. Alangkah cantiknya kalau duit tadi tu dia bagi pada masjid. Untuk program masjid, dia bagi pada anak yatim, bagi pada mahat tahfiz dan sebagainya. Dan yang keempat, tuan-tuan sekalian, suasana masjid ataupun surau. Ini yang rumah kita nak pada hari ini. Rumah yang mana, tuan-tuan sekalian, menepati suasana masjid. Rumah yang tidak tasyabuh dengan restoran, tidak tasyabuh dengan panggung wayang, tidak tasyabuh dengan barang antik. Kita nak rumah kita ni tasyabuh, menyerupai masjid. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak supaya apa? Suasana bi'ah yang kita mari masjid pada hari ini, kita bawa ke rumah kita. Kita mari masjid pada hari ini, tuan-tuan sekalian, belajar bagaimana semayang 5 waktu, ada majlis ilmu, ada baca Quran. Kita bawa suasana rumah apa ni, masjid kita ni kepada rumah kita. Barulah ada keberkatan. Di rumah kita tu mesti ada tempat, ada kiblat. Mesti ada tempat khas untuk semayang sebagai contoh. Ada tempat khas untuk kita taklimkan anak-anak kita. Ni kadang-kadang sedih kita pergi rumah, tanya tempat semayang, tak ada tempat semayang. Tak ada tempat semayang. Semayang gitu, tak ada tempat khusus lah kita kata. Kena ada, tuan-tuan sekalian. Kita buat satu tempat untuk semayang. Kalau kita boleh buat tempat untuk tengok TV, kan, takkan kita ada buat tempat untuk semayang? Tempat panggung wayang tu boleh buat. Ni sini boleh buat. Tempat semayang tak ada. Buatlah satu tempat ruangan semayang. Supaya anak-anak kita duduk semayang dalam bilik, semayang luar belaka. Tuan-tuan bukan tengok dia semayang tu dalam bilik. Bila tanya semayang, semayang dah. Cuba semayang luar, kita pun tengok. Dan kita pun bila kita balik semayang sunat, kita semayang di rumah, kita semayang dengan anak kita. Bangun qiyamul lail, kita ajak anak kita semayang dengan kita. Ini didikan yang kita perlu ajar, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Islam ni cantik, tuan-tuan sekalian. Sikit lagi kita lihat bagaimana tawanan-tawanan yang ditawan di Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Lepas 3 hari confirm masuk Islam. Kenapa? Kerana dia melihat suasana tu. Orang yang kena tawanan, yang kena ikat tadi tu, dia tengok tiap-tiap hari budak-budak semayang, orang semayang, taklim, majlis, kelas ilmu. Dia akan tertarik dengan Islam. Cantik ni Islam, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau rumah kita tak pernah ada baca Quran, tak pernah ada zikir, tak pernah ada tazkirah, tak ada suasana macam suasana masjid, tuan-tuan sekalian, macam mana nak lahirkan anak jiwa yang mana Nabi sebut tadi, syabun nasha'a fi ibadatillah. Cuba bayangkan anak-anak kita tadi, saya pun nak sangat gini, tuan-tuan sekalian. Suasana rumah kita ni suasana Al-Quran. Biarlah anak kita lahir dalam keadaan apa? Al-Quran lah. Ada kelas mengaji ke, ada tempat mak kita mengajar ke, dah suasana Quran. Baca Quran semua. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kerana anak-anak ni bila lahir dalam keadaan tu, saya ingat bagaimana guru saya, guru tahfiz saya, dia ni, mak dia ni ngajar Quran. Yang mana mak dia ni tak menghafal Quran, tapi dia terhafal Quran, terhafal. Kenapa? Duk ngajar semua Quran. Jadi ingat. Allahu Akbar. Jadi anak dia pun Masya Allah lah. Ingat Quran masyi dalam kepala otak. Ini guru saya ni. Sebut dia belah mana, ingat belaka, belah ni. Ingat tentang Quran. Ingatan dia kuat Al-Quran. Kenapa? Suasana rumah dia gitu dulu. Jadi tak mustahil lah, tuan-tuan sekalian. Kalau yang pada hari ini
kita didik anak kita, suasana rumah kita tadi, pendidikan awalnya dengan hafal Quran, solat jemaah dan sebagainya, insya-Allah tuan-tuan sekalian akan lahirlah pemuda tadi, yang mana semua kita nak anak-anak kita ni menjadi pemuda yang mana nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masanya pada waktu muda dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggulah waktu tua lah tuan-tuan sekalian. Kerana waktu muda lah orang muda ni gagah buat amal ibadah. Tengok waktu tua sakit lutut, go out kan, kecil mani, tengoklah, tengok ada sekarang ni gitu belaka. Rukuk mudah betul dah kita sekarang kadang-kadang. Pasal apa? Dia sakit lutut. Tuan-tuan sekalian, anak-anak muda, zaman muda lah kita kena didik, dan insya-Allah mudah-mudahan kita nak supaya masjid kita ni lepas ni penuh dengan orang muda, yang mana mengimarahkan masjid kita. Doakanlah tuan-tuan sekalian, dan semualah mengimarahkan masjid yang ada di seluruh negeri kita ni. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lemah daripada dia hamba sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan salawat.